Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Fattah, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah kawan, kita boleh sambung majlis ta'lim kita bersama dengan sahabat-sahabat kita daripada Wellington, New Zealand. Semoga sahabat di sana dalam keadaan sihat, dimudahkan urusan oleh Allah dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Kita sambung pada muka surat 126. 128. Betul Pak Amir. Ya. 128. Kita masuk hadis, satu lagi hadis daripada Anas bin Malik. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila 5 amdad, muttafaqun alaih. Dan darinya, iaitu daripada Anas juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Anas kata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 3 sa' hingga 5 mud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud, telah disebutkan ukurannya, dan mandi dengan 1 sa' iaitu 4 mud hingga 5 mud. Seolah-olah dia berkata dengan 4 hingga ke 5 mud. Kita panggil cupak dengan gantang lah Pak Amir, nah. Gantang besar sikit, cupak. Betul Pak Amir. Di sini pun dia kata 4 cupak segantang. 4 cupak segantang. Betul. Kira kita betul lah kan? Sama. Tapi cuma sekarang ni cupak gantang ni dah korang dia panggil kilo. Kan? Cuma sekilo berapa gantang tak tahu nah. 3 kilo je. Oh banyak lah. Maksudnya segantang 3 kilo. Oh banyak banyak. Banyak, kira banyak. Kilo korang berakati ke kan? Dah kati belum duk korang dah ni. Kati tinggal di Perak aja nah. Itu je, kati kangak kan. Kangak pula apa? Kuala Kansak. Jadi betul lah kiraan kita. Baik. Telah dijelaskan dahulu bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan sepermud, sepertiga mud. Maknanya daripada cupak tu, secupak tu Nabi ambil air lebih kurang sepertiga secupak. Saya masih ingat lagi gambar cupak tu. Dia macam tu. Berat. Kecil daripada cupak kepoi. Kepoi, Pak Mis, kepoi. Kita buat masak beras. Ya, sekepoi, 2 kepoi. 4 juga. 4 kepoi 1 cupak. 4 kepoi secupak. 4 cupak 4 cupak 1 gantang. 1 gantang 3 kilo. Itu gantang besar. Jadi kalau nak tengok sahabat-sahabat di Wellington, kalau nak tengok cupak dengan gantang ni, sahabat tengok gambar Kasim Baba. Masa dia duduk kira emas tu. Yang tu adalah cupak. Yang tu adalah gantang. Lepas tu Kasim Baba kan dia pelekat gam tu dia nak tengok.
Pasal apa Ali Baba minta tu kan? Tengok situ. Filem-filem yang ada unsur fiqh ni pirang-pirang beli ya. Unsur fiqh, tasawuf kan. Kita dulu bukan mengaji tasawuf di Gunung Semanggi. Baik. Telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan sepertiga mud, dan telah kami sebut bahawa itulah ukuran paling sikit wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggunakan air paling sikit adalah sepertiga mud. Daripada satu cupak tu Nabi ambil sepertiga, itu paling sikit, tak pernah lebih sikit daripada tu. Lebih sikit daripada tu ada, kurang daripada tu tidak ada, dan mustahil lah nak ambil wudu kurang daripada itu. Baik, zahir hadis ini bahawa ukuran tadi adalah batas maksimal, batas paling banyak dalam mandi, dan tidak menafikan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari satu bejana yang bernama Al-Faraq, iaitu bejana memuatkan lebih kurang 19 liter air. Kerana dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahawa bejana tersebut penuh dengan air, akan tetapi perkataannya dari bejana, menunjukkan bahawa hanya sebahagian yang boleh gunakan untuk berwudu. Hadis Anas ini dan hadis yang telah lalu daripada Abdullah bin Zaid menunjukkan agar meminimalisasi penggunaan air wudu, dan hendaklah mencukupkan dengan air yang sedikit. Al-Bukhari berkata, Ahlul ilmi membenci padanya, iaitu pada air wudu yang melebihi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari kata, wa karaha ahlul ilmi. Ahlul ilmi ini tak suka siapa yang ambil wudu melebihi air Nabi guna ataupun lebih kurang daripada tu. Nabi guna air paling kurang untuk satu secupak air tu, Nabi pakai sepertiga, tu paling sikit. Kalau ada orang dia boleh ambil wuduk daripada lagi sikit, Bukhari kata wa karaha ahlul ilmi. Ahlul ilmi tak suka tengok. Pasal apa? Ini orang paling baik ni. Kalau dia ni boleh ambil secawan kopi kita minum tu, tapi jangan ukur cawan Melbourne, cawan daripada Wellington. Cawan Wellington dia dalam ambil. Okay. Ini cawan kita lah, cawan Cina tu kan, kita kedai Cina. Kalau ada orang boleh ambil wuduk, dia kata saya boleh ambil wuduk dengan banyak ni, Bukhari kata ahlul ilmi tak suka. Jadi di sini kita jumpa apa dia? Kita jumpa Nabi berwuduk dengan air satu mud dan mandi dengan satu sa'. Tadi Pak Cik Bari cuba kira, satu sa' itu lebih kurang 3 kilo air. 3 kilo punya air. Untuk mandi Nabi guna air banyak tu. Rupanya hadis yang kita belajar ni dia sampai ke situ. Dia sampai kepada bukan saja sifat wuduk Nabi, tetapi sampai kepada macam ni. Mandi dia, anggaran air, semua sahabat teliti. Pasal itu Allahu Akbar, kita kata kalau tak belajar hadis, kita tak akan tahu hidup Nabi itu macam mana. Tak boleh tahu. No road and no jalan. Macam mana awak nak tahu? Bila kita belajar hadis-hadis macam ni, kita tengoklah, ya Allah wa Rasulullah, dia macam duduk depan kita. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada Allahumma ja'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin. Baik. Dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang dari kamu di antara kamu berwuduk, lalu dia menyempurnakan wuduk, kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, artinya, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Melainkan akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8, dan dia diperbolehkan memasukinya dari mana sahaja ia kehendaki. Hadis ini riwayat Bukhari dan At-Tirmizi. At-Tirmizi menambah perkataan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, yakni artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah aku orang yang bersuci. Ini hadis yang kita jumpa berkenaan dengan doa Nabi daripada Umar Al-Khattab. Hadis ini riwayat Bukhari dan hadis ini riwayat Muslim dan riwayat At-Tirmizi. Umar radhiyallahu anhu adalah Abu Hafs Umar bin Al-Khattab Al-Quraisy. Kalau kita tengok Nabi punya keturunan apa? Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, dia akan sampai pada satu nama Fihrin. Tok Nabi nak kata nama Fihrin. Fihrin ni lah dipanggil dengan nama Quraisy. Di situlah dipanggil Quraisy. Dan dialah di antara orang yang membuka minda orang Arab yang kemudiannya Allah menceritakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif. Dia pandai berdagang di musim syita, rihlata syita. Syita ni musim sejuk. Dia akan pergi antara Mekah dengan Yaman. Tukar musim, dia tukar perdagangan, dia tukar arah berniaga. Maka teknik dia itu sangat bagus. Maka Allah katakan li'ila fi Quraisy. Ini cerita perjalanan keluarga Quraisy ini. Baik. Jadi Umar dengan Nabi ini ada bertembung pada Quraisy ni, keturunan dia. Nasabnya bertemu dengan Nabi pada Ka'ab bin Luwai. Ka'ab bin Luwai pun sama dengan Nabi. Di situ Ka'ab bin Luwai ini dia ada anak, banyak anak dia. 2-3 orang anak dia. Anak dia kahwin pergi ke sebelah Abdul Muttalib. Hak seorang lagi kahwin datang ke sebelah Umar Al-Khattab. Jadi kalau di situ berhimpunlah keluarga Nabi yang keluarga dia. Dia masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Maknanya Nabi dah jadi Nabi 6 tahun. Dia baru masuk Islam. Ada yang menyatakan tahun ke-5 setelah 40 orang yang lain. Maknanya dia orang ke-41 lah. Dia mengikuti semua peperangan bersama dengan Nabi SAW. Dia banyak melakukan peperangan dan penaklukan dalam Islam di Iraq dan di Syam. Umar wafat pada awal Muharram tahun 24 Hijrah. Dia ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, hamba sahaya Al-Mughirah bin Syu'bah, setelah menjadi khalifah selama 10 setengah tahun. 10 tahun setengah lah. Payah, 10 setengah tahun. Macam mamak dia nak abang kan. Itu perempuan, saya punya abang ada kahwin dengan dia. Abang kat ipak kan senang. Tapi dia kuno kot tu. Dia tak tahu nak abang. Maka Umar dalam hadis Bukhari panjang, kematian Sayyidina Umar dicatat dalam hadis Bukhari. Dan Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni kemudiannya kubur dia dibuat daripada emas oleh Syiah di Iran. Dia pun ada memperingati, tak silap saya, hari ke-9 Muharram.
9 Muharram depa memperingati hari matinya Umar, dan depa memberilah pujian-pujian besar kepada Abu Lu'lu'ah. Jadi kalau tengok ke situ pun kita tak lalulah dengan Syiah. Tak lalu dengan akidah dan kepercayaan dia. Kadang-kadang orang tu jadi Syiah sikit habuk pun dia tak tahu Syiah tu apa. Kadang sikit habuk. Jadi kalau kita nak musuh, kita musuh dengan ajaran dan akidah dia. Dengan orang tu belum tentu. Sebab apa, orang ni Allah tak tahu lah. Dia tak tahu apa kadang-kadang. Dia ikut je Pak turut. Kadang-kadang Pak Mik lahir dalam keluarga Syiah. Tak ada pilihan nak belajar benda lain. Kan lahir di Iran, mengaji universiti Iran daripada prasekolah sampai grad universiti. Tentulah macam kita lah kan. Kita nak main habaq kata Nabi Muhammad tak buat apa dari arwah orang mati, bersilap pula dah. Bukan masalah dia nak lawan pun, masalah dia tak tahu. Yang ni juga kena ada dalam pemikiran kita lah. Kan? Pemikiran kita. Jadi kita tak setuju dengan akidah Syiah, belum tentu orang Syiah tu kita buat musuh. Mana-mana Syiah yang buat musuh dengan Ahlus Sunnah, kita buat musuh lah. Tapi yang tak tahu apa ekor kepala ni, dia pun tak tahu Ahlus Sunnah apa, dia pun tak tahu apa. Buku pasal sejarah Aisyah pun dia tak pernah pegang. Tiba-tiba orang macam ni kita nak pergi kata kapiak, nanti salah. Banyak benda lain lagi. Tapi yang memang hardcore betul lah, ulama-ulama dia, pejuang-pejuang dia, penyebar-penyebar dia, yang duk buat ajaran macam dekat Malaysia kan, yang duk pukul badan tu Hari Fatimah, dia duk menyanyi kan, Ya Fatimah. Pak Mik, orang Melayu, Pak Mik ekor kepala apa pun tak tahu. Ikut je. Ikut je. Saya semalam dia tunjuk saya satu gambar. Iyalah, tengok pun hangat lah kan. Gambar ada satu tokoh agama. Dia bercakap, dia kata kalau nak kenal Wahabi ni, dia sembahyang pakai jubah singkat. Dia simpan janggut panjang, kusut masai. Kusut masai dia kata. Kalau kadang-kadang dia pakai jubah, dia tak pakai kepiah. Malam Jumaat dia tak mau Yasin, dia mau Al-Kahfi. Itu petanda dia kan. Okeylah, tak apalah, bagilah petanda pun. Tapi masalah dia, orang yang dengar ni sami'na wa ata'na. Sama macam Syiah. Syiah pun jadi Syiah kadang-kadang tak tahu apa pun. Kita pun kadang-kadang duk bagi petanda pada orang, bukan pasal kita kenal petanda, pasal ada orang yang bagi petanda. Kita pun tak tahu apa. Tu kalau ikut tu Pak Mik, malam Jumaat baca surah Kahfi itu Wahabi, baca surah Kahfi tu malam Jumaat sabit dalam kitab Al-Um. Nak kata apa? Tu saya kata hadis. Kita tu saya kaitlah dengan hadis, kait dengan mazhab, terang. Yang boleh kita Arab ni beli Al-Um yang Arab tu, tengok bab Jumaat, hari bab pasal Jumaat tu. Ujung bab nak habis tu, Imam Syafi'i sebut baca surah Kahfi, bukan surah Yasin. Jadi kalau berdasarkan dia bagi petanda tu dengan Syafi'i jadi habis. Wahabi. Yang kata pakai jubah singkat ni, baca dalam Riyadhus Salihin, Nawawi simpan hadis tu. Kalau nak pergi suruh buka Bukhari Muslim, tak terbuka lah ni yang dah ada dekat kita ni. Riyadhus Salihin. Buka di bawah bab jangan sombong. Kalau kita punya ni jilid yang kedua. Hadis daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nabi kata dekat ada irfa' izarak. Nabi kata Muawiyah, angkat kain kamu. Nabi kata kalau kaki kita macam ni, boleh letak kain dekat betih. Nabi kata lagi bagus. Tapi kalau kau rasa janggal, Nabi kata turunkan kain kau, jangan tutup mata kaki. Lepas tu Nabi kata sepatah, fa innallaha la yuhibbul makhilah. Allah tak suka orang sombong. Subhanallah. Hadis itu bukan saja hadis Muslim, ada juga hadis Abi Daud. Tengoklah dalam Riyadhus Salihin. Hadis Muawiyah bin Sufyan lagi dahsyat. Nabi kata jangan musbil. Jangan isbal. Kita jangan jadi orang musbil, orang yang melabuhkan pakaian. Sahabat tanya pasal apa? Nabi kata akhirat Allah tak pandang, Allah tak mau tengok, Allah tak mau tu, Allah tak mau ni. Beberapa orang, di antaranya musbil. Maka Sayyidina Umar kan, masa dia sakit nak wafat,
Ni. Wabi. Habislah bab ni. Dia tegak budak pemuda tu kan. Pakai jubah laku. Habis. Heret habis. Habis. Ha. Sampai. yang dijamin juga. Sayyidina Umar bila budak tu mezar, dia sakit nak mati. Dalam Bidayah Nihayah ada, dalam Bukhari ada. Sayyidina Umar kata, hai budak muda, ta'al ya fatah, mai budak muda, irfa' izarak. Angkatlah jubah kau yang labuh tu. Lebih membersihkan kain kau dan lebih menepati sunnah Nabi kau. Kemudian Muslim, Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dia kumpul semua hadis. Ada Abu Bakar seluar dia suka terlondeh. Abu Bakar angkat. Nabi kata, Zid angkat. Londeh pula. Orang kata Abu Bakar ni dia isbal. Nabi kata tak, dia tidak ada sombong. Maka ulama bahas bab pakaian isbal ni. Nawawi simpan 3 pandangan dalam sahih, dalam syarah sahih Muslim, dalam hadis isbal tu. Satu, dia kata ulama bersepakat dalam solat tak boleh isbal. Ini pandangan yang pertama. Ini khas untuk laki-laki, wanita tidak masuk dalam hadis ni. Yang pertama, ulama kata dalam solat tak boleh isbal, tak boleh pakai labuh. Yang kedua, dalam solat pun tak boleh, luar solat pun tak boleh. Itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga, boleh isbal sikit dengan syarat tidak ada sombong. 3 pandangan tu ada. Kalau 3 pandangan tu ada, 2 pandangan memilih pakai singkat. Macam mana orang macam ni boleh pergi bagi tahu ini tanda la ilaha illallah? Saya ke orang ni dia punya pasal lah Pak Mik kan. Nanti kalau dia fitnah agama Tuhan, dia berurusan dengan Tuhan lah. Tapi orang ni ada pegang pen dengan kertas ni, yang tak tahu apa-apa, ditipu habis-habisan. Tipu habis-habisan. Dia kena cantik Cantik-cantik dia pergi orang. Perangai orang lagu ni macam mana Pak Mik? Cantik-cantik dapat semangat, tulis dalam Facebook. Dia nak jadi orang yang pertama menyebarkan itu. Tulis berapa banyak orang add dia. Kongsi. Dia dapat saham banyak. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat di Wellington, kita terus terpengaruh dengan cara lagu ni. Kita melihat kepada nas agama. Baik, inilah Umar Al-Khattab. Sebab sebelum ni kita belum jumpa lagi hadis Umar Al-Khattab. Inilah hadis Umar yang pertama kita jumpa dalam Subulus Salam ni. Maka dia cerita setiap sahabat yang pertama kita jumpa, dia akan cerita riwayat hidup kawan tu sikit. Baik, huraian hadis ni, Nabi kata, tidaklah salah seorang di antara kalian berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya. Telah disebut bahawa maksudnya adalah menyempurnakannya. Kemudian dia membaca setelah menyempurnakan wuduk, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Kecuali dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Baik. Ini kata dia termasuk bab atau sama dengan bab tentang nufikha fis sur, ditiup sangkakala. Beliau mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi pada fi'il madhi, kata kerja dalam bentuk lampau, lantaran kejadiannya yang pasti. Maksudnya pasti akan dibuka baginya pada hari kiamat, dan dia dapat memasukinya dari mana sahaja yang dia kehendaki. Di sini dia kata inilah hadis yang menceritakan tentang doa Nabi berkaitan dengan sesudah ambil ayat sembahyang. Dan dia kata kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok pada hadis ini, dalam hadis Muslim ini, inilah doa ambil sembahyang. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu hadis Tirmizi, ini hadis Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis Muslim, hadis Umar Al-Khattab. Takat tu je kita baca, melainkan dia kata Nabi janji dengan fi'il madhi, fi'il benda yang telah datang. Wahai benda tu
Tak jadi lagi. Tapi dia kerana kaedah bahasa, yang akan datang dikira duk mai. Pasti datang, maka pasti akan dibuka baginya 8 pintu syurga, dan pasti dia masuk daripada pintu mana dia kehendaki. Kerana pertama, ikhwan, ambil ayat sembahyang ni dia ta'abudi. Kita mentaati Allah dengan anggota-anggota tertentu. Dan bila kita ambil ayat sembahyang, bukan saja kita mentaati Allah, kita beriman pada Allah dari segi kita percaya Rasulnya Allah lantik ni mai ajak wuduk pada kita, dia seorang amanah. Kita bukan dapat terus perintah tu daripada Allah melalui perantaraan Rasulullah. Pasal itu Quran kata, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, dia taat pada Allah. Jadi bila kita pergi ambil wuduk, kita percaya sebijiknya Rasul kata pada kita daripada Allah, di situ ada unsur keimanan dengan al-ghaib. Yu'minu nabil ghaib. Kita beriman dengan benda ghaib. Ima ganjaran dia seperti bila kita ambil wuduk, keluar habis dosa-dosa kita daripada muka, semua-semua ni tak nampak. Benda tu benda ghaib, dan pahala dia dijanjikan di hari akhirat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima pakai orang yang boleh ambil ayat sembahyang dengan Nabi ajak ni adalah orang yang beriman sungguh pada Allah. Dia percaya ini Rasulullah. Lebih-lebih pula ucapan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu adalah ungkapan tauhid. Benar-benar. Maka di atas orang yang percaya macam ni, maka tidak ada ganjaran yang Allah bagi pada dia, melainkan dibuka semua pintu syurganya 8, dan dia boleh masuk daripada pintu yang mana dia suka. Pasal itu dalam ambil wudu, dalam baca doa wudu, jangan tambah apa-apa dah. Betul pakcik, kemarin kita bacakan apa Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Allah yang perintah aku suruh sujud di atas 7 tulang. Allah yang perintah aku. Bukan aku saja-saja nak pilih dai-dai ni semua, Allah yang perintah. Sama dengan wuduk. Ayat itu saya kata masa Nabi hijrah Bakmit, perintah solat ada, tapi perintah wuduk tak ada lagi. Ayat Al-Ma'idah wuduk tu turun di Madinah. Jadi masa di Mekah, setahun duk ada tu, sahabat semayang dan sahabat ambil wuduk, ikutlah apa yang mereka faham dengan makna membersih. Ada yang mandi, ada yang basuh-basuh. Yang mengikut orang Arab dia faham. Tapi bila sampai ke Madinah, anggota-anggota wuduk mula dipilih oleh Allah. Turunlah ayat 6 daripada surah Al-Ma'idah. Allah pilih muka, tangan, kepala dan kaki. Maka datanglah penyunahan sunnah Nabi itu dalam bentuk telinga, kumuk-kumuk, madmadah, istinsyaq, istinsar. Datanglah sunnah-sunnah tu. Jadi siapa yang boleh berwuduk macam Nabi, dan lepas wuduk nak baca apa? Nabi sendiri tak tahu. Cuba tengok ungkapan yang ada lepas daripada ambil wuduk ni syahadah. Lepas ambil wuduk ni syahadah. Patut lepas ambil wuduk ni pakcik baca doa. Ya Allah, terimalah wuduk aku, bersihkanlah aku. Macam kita duk ambil wuduk lah. Kalau kita buka dalam kitab Ihya Imam Ghazali dalam bab wuduk tu, daripada surah tangan ke ayat ni Bakmit, dah start dah nak baca apa. Kumuk nak baca apa, lalu ayat atas kepala nak baca apa, semua ada, setiap anggota ada doa. Tapi tak ada dalam riwayat yang sahih. Tak ada pun dalam riwayat sahih ni lah doa wuduk. Dan ada lagi satu doa lain. Maka syahadah, betul-betul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Benar-benar syahadah. Kita pula orang nak menikah kita suruh syahadah. Orang ambil wuduk kita tak suruh benar bersyahadah. Kita pikarau doa-doa lain. Tengok kita punya pasang, betul-betul lencong. Bukan soal boleh kata ataupun tidak, soalnya telah ada suatu uswatun hasanah, kenapa tak ikut? Pasal tu ikut Nabi tu tanda iman. Ikut Nabi ni tanda iman pada Allah. Itu yang kita belajar daripada Ali Imran 31 tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau hampa mengaku cinta pada Allah, hampa kena ikut aku. Yang menyebabkan Ibn Qayyim menyatakan, ustaz tu juga dia kata apa? Dia kata kalau kita baca hadis kena ambil tafsiran. Kalau tuan-tuan pakai tafsiran Ibn Qayyim, tuan-tuan pakai tafsiran Ibn Taymiyah, ini tafsiran yang ditolak.
Siapa tolak saya tak tahu lah. Dunia ilmu tak tolak. Majmu' Fatawa ada macam ni. Majmu' Fatawa ada macam ni. Ibnu Taimiyah, Zadul Ma'ad ada macam ni, satu set. Daripada ibadah sampai sirah lengkap, perang-perang semua. Betul tu ada set Zadul Ma'ad. Siapa yang tolak? Ubat-ubat Semua dah. Nak jadi bomoh, nak jadi apa, semua dah. Awak tak pernah mengaji, itu masalah awak. Awak tak tahu mustawa kitab, itu problem awak, bukan problem ilmu. Seluruh dunia Islam, seluruh universiti Islam termasuk Azhar pakai Majmu'ul Fatawa Zadul Ma'ad. Tidak ada dunianya menolak. Tak ada dunia menolak. Sangkuriang ni aja tolak. Kadang-kadang kelakar. Hujah tu saya tengok orang duk tengok, ya ke Ibn Taimiyah tak boleh pakai, nanti saat dia bukan Mamat Pasembah duk jual tepi jalan lah. Siapa dia? Syekhul Islam. Baik. Lepas itu kita pasang bagi elok, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Apa akan terjadi kalau kita baca doa lain daripada ni selepas ambil wudu? Tidak ada jaminan pintu syurga dibuka dan tidak ada jaminan kita akan masuk dalam syurga. Tidak ada. Tak ada. Siapa nak bagi jamin? Kalau saya ingat dulu zaman saya belajar kitab Hidayatus Salikin. Tasawuf lah. Hidayatus Salikin. Syekh Hidayatus Salikin ni di antara kaifiat wuduk dia ajar basuh tengkok dan ada doa dia supaya kita tidak apa macam ni, kita tak macam ni di hari akhirat, supaya kita tak belenggu. Macam tu kan. Jadi kita baca doa, sapu tengkok, baca doa, dan habis daripada itu kita disuruh baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Betul, kadang-kadang baca Ayatul Kursi. Dan adalah ganjaran-ganjaran dia. Tetapi dalam hadis Muslim ni hanya disebut pintu syurga akan terbuka dan kita boleh masuk dalam dia hanya dengan doa ni saja. Bukan doa lain. Jadi kekuatan doanya kita bikin ini, walaupun kita tahu Arab, tahu apa, tak boleh membuka pintu syurga. Rugi. Betul tak pakcik? Jadi tujuan kita duk beramal ni, ikhwan, apa tujuan dia? Nak masuk syurga. Kalau tujuan nak masuk syurga, kita kata syurga tu ada pintu dan pintu dia ditutup dan kita kena ada kunci untuk membuka. Mesti ada kunci. Kita kata ni lah kita duk beramai ni nak ambil kunci tu dah pergi buka. Ketahuilah, kunci untuk buka syurga Allah bagi seorang je pegang, Muhammad. Itu kita dah baca dah di akhir bab daripada kitab Al-Ibanah masa kita khatam dulu. Ujung bab Al-Ibanah kita baca bab syafaat. Alhamdulillah sekarang Dr. Rodi ulang lagi Al-Ibanah. Bagus. Bagi kita reti kepahaman kita. Pintu syurga tu tutup, Nabi akan pergi buka. Nabi kata, ya Allah umat aku. Pintu syurga dibuka baru umat masuk. Maka doa ni akan membuka 88 pintu syurga dan masuklah daripada pintu mana yang kau kehendaki. Yadkhulu min ayyi syaa, masuk. Maka tak ada siapa boleh buka. So bila ada orang ajak kita doa-doa lepas solat, kita tanya, dari mana awak dapat? Dia kata daripada fulan bin fulan. Selagi tak kena kepada Nabi, sanad dia tidak sahih, jangan kita terbuka hati nak ambil. Tolak. Sebab kalau kita niat dia tu ibadat, kita dah sembang dah kemarin baca kan, ibadat tak akan datang melainkan daripada cara Nabi. Pasal tu Imam Al-Hafiz Ibn Kathir dia berani sebut ketika dia sampai suratul Najmi ayat 38-39 tu, dia berani sebut perkataannya agak besar. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau benda ni baik, nescaya generasi awal Nabi dan sahabat buat dulu, bukan hang. Oh dahsyat. Kerana itu inilah cara kita. Kalau kita buat benda tu dengan niat ibadat, tak ada kena dengan Nabi, dia jadi haba'an manthura, sia-sia. Tapi kalau kita niat pula benda tu sebagai maksiat bersembah pada Tuhan, lagilah lingkup. Ataupun kita niat sebagai hiburan, lagi tak terpakai. Dan tak ada orang doa-doa ni dia niat sebagai benda maksiat atau hiburan, melainkan ibadat. Maka ibadat tak akan sampai kalau tak sampai pada
Nabi kita Muhammad. Baik. Hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari segi bahasa Arab, dia habaq tadi, hadis ini menggunakan dengan kata-kata kerja fi'il madhi sebagai penguat. Dia datang seperti mana Quran kata wa nufikha fis-sur. Dia guna fi'il madhi, telah datang kepada kamu tiupan sangkakala, tapi tak main lagi. Tapi kerana benda tu akan datang, Allah guna fi'il yang telah terjadi, fi'il madhi, menunjukkan pasti akan datang. Dan Ibn Hibban dan At-Tirmizi menambah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah aku orang yang suci. Beliau menyatukan antara keduanya sebagai pemahaman yang diambil daripada firman Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Oleh kerana itu, taubat menyucikan batin dari kekotoran dosa, dan wudu menyucikan lahiriah dari hadas yang menghalangi untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat mengumpulkan keduanya dalam memohon hal tersebut dan mencangkup permohonan agar yang memohon adalah orang yang dicintai oleh Allah dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya juga. Ini dia kata berkenaan dengan taubat, menyucikan dosa, berkenaan dengan mutatahhirin, menyucikan tubuh badan. Jadi itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi betul lah, minta kita bersih dalam dan bersih luar. Baik, walaupun setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmizi menyatakan dalam sanadnya terdapat kegoncangan. Tengoklah ulama hadis ni, dia punya jujur. Dia tak takut barang yang dia persembah pada orang tu ditolak. Dia tak takut. Dia berbeza dengan kita, tak? Kita ni kalau baca hadis, kita nak habaq kedudukan hadis, kita cukup takut orang tolak. Gamaknya bila orang tolak tu, kita rasa market kita, value kita down. Kita takut orang pandang kita, oh, dia ni bukan ada ilmu sangat. Kita cukup takut orang tu. At-Tirmizi ni, dia boleh bawa doa ni, lepas tu dia kata kepada kita sepatah. Dia kata secara riwayatnya, dia kata hadis ni fi isnadihi, dia kata ittarib. Hadis ni hadisnya muttarib. Hadis yang kalau ditengok secara kasar okey, tapi masuk tengok dalam rawi dia berkocak. Kadang-kadang satu perawi dia buat main satu hadis dengan dua lafaz. Hadis tu berkocak sanad. Jadi di sisi para ulama, kalau hadis tu berkocak saja, dia tak akan capai pada martabat yang sahih. Dia akan duduk dalam kumpulan dhaif. Cuma bila dia duduk dalam kumpulan dhaif, dia dhaif macam mana? Pasal itu perkataannya agak tak apa tepat. Orang kata walaupun dia hadis dhaif, kita boleh beramal. Perkataan itu sangat very general. Sebab perkataan itu mesti dihuraikan lagi. Sebab hadis dhaif ni berapa jenis dia ada? Ada dhaif jiddan, asyaddu ad-dha'af matruk. Dhaif yang macam ni satu bumbung dengan yang palsu. Maka dhaif yang mana kita nak pakai? Dhaif yang ada asas dalam hadis sahih. Hadis sahih dah sebut dah benda tu. Cuma datang hadis dhaif menceritakan sesuatu berkaitan dengan yang sahih. Dhaif macam ni kita pakai. Yang ada asas dalam sahih. Mungkin hadis sahih tu tak cerita fadilat dia. Sebagai contoh macam mana pakcik? Sembahyang duha. Sembahyang duha ni sabit hadis sahih. Cuma dalam hadis sahih tu tak cerita fadilat sembahyang duha. Adalah beberapa hadis dhaif cerita. Maka bila hadis dhaif ni cerita pasal duha, pertama sekali kita nak tengok duha tu sabit tak dalam hadis sahih? Sabit satu. Yang kedua, hadis dhaif ni nak cerita apa? Nak cerita kaifiat sembahyang duha ke ataupun nak cerita fadilat saja? Kalau sekadar fadilat, kita ambil pada fadilat. Dia tak boleh kaifiat, sebab kaifiat dia kena datang daripada riwayat yang sahih, wajib sahih. Maka dhaif macam ni kita pakai. Adapun hadis sahih tak sebut, bahkan dia mai bertentangan dengan nas, dia masuk kumpulan dhaif juga. Hak ni jiddan, tak boleh pakai.
maka tidak benarlah kita kata jangan tolak hadis dhaif. Hadis dhaif itu kita pakai, ahli sunnah pakai, tak, mesti ada huraian dia. Macam ni di antara hadis-hadis dhaif yang kita boleh pakai. Tengok, kata Imam At-Tirmizi, dalam sanadnya terdapat kegoncangan, tetapi awal hadis tersebut ditegaskan dalam Sahih Muslim. Tengok, masalah berdoa lepas daripada wuduk ni sabit. Berdoa lepas daripada wuduk ni sabit dalam hadis yang sahih. Dan ditambah diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam Al-Awsat, nama kitab, daripada riwayat Thauban dengan lafaz, sesiapa yang meminta ayat wuduk lalu berwuduk dengan ayat tersebut, dan ketika ia selesai ia membaca, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bertaubat, dan jadikanlah aku orang yang bersuci. Thauban daripada hadis Al-Bazzar, Abu Bakar Al-Bazzar, dia riwayatkan daripada Thauban, dan juga daripada At-Tabrani. Ada riwayat daripada Thauban mencentumkan antara riwayat Muslim dan riwayat Tirmizi. Dua-dua doa tu pernah dibaca. Tetapi kita tengok hadis Thauban ni cerita dalam satu riwayat ni ada dua doa dibaca sekali. Hadis Thauban ni saja ke sebut lagu tu, ataupun dia diasaskan kepada hadis Muslim dulu? Hadis Muslim, Allah asyhadu alla ilaha illallah tu hadis Muslim. Maka bila hadis-hadis lain mai, walaupun ada sikit kecacatan dia, tapi gambar hak besar tu ada di sana, maka hadis-hadis macam ni masuk dalam fadailul a'mal. Bolehlah pakai, sebab asas dia ada, tunjang dia ada. Bukan kita mengharapkan hadis ni secara zatihi. Tak. Boleh Abang Mian? Cara kita faham hadis-hadis dhaif ni macam tu. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Anas, daripada Ibnu Sunni dalam kitab dia Amalul Yaum wa Lailah. Ni nama kitab, Amalul Yaum wa Lailah. Amal sehari semalam. Amal sehari semalam. Apa kita nak buat sehari semalam punya amalan? Ditulis dulu-dulu ni. Daripada Al-Hakim, Ibnu Sunni sebut dalam kitab dia Amalul Yaum wa Lailah, dan Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak daripada hadis Abi Sa'id dengan lafaz, siapa yang berwudu lalu membaca Maha Suci Engkau ya Allah, aku memohon ampun dan bertaubat padamu, maka dia dicatat pada lembaran putih, kemudian distempelkan, maka tidak rosak hingga hari kiamat. Disahihkan oleh An-Nasa'i, tetapi hadis ini daripada kumpulan hadis yang mauquf. Tengok ulama hadis punya, Allahu Akbar. Amanah mereka tu, ya Allah. Dia kata ada riwayat lain daripada Al-Hakim, daripada Abu Sa'id, daripada Abi Sa'id, bukan saja doa lepas ambil ayat sembahyang ni, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis. Bukan saja dalam riwayat Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bukan saja yang ni, bahkan ada riwayat An-Nasa'i kata sahih, iaitu Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi baca lepas ambil sembahyang, dan dikatakan kalimah ini akan ditulis dan diletak di langit sana, dan kalimah itu tidak akan rosak sampai berlakunya hari kiamat. Dicatat kita orang yang beristighfar di sisi Allah, maka gugurlah dosa kita semua. Cuma dia kata hadis ini mauquf. Hadis ini terberhenti kepada sahabat, bukan Nabi. Ya Allah, saya punya fikir Pakcik Bahari, apa mauquf ni nak habaq hadis tu sahih tak sahih sudahlah. Tak, ulama hadis dia amanah, dia kena jawab dengan Tuhan. Kalau kata marfu', hadis tu marfu', maka terus kepada Nabi. Berita tu terus Nabi yang sebut. Sahabat akan kata ra'aitu, sahabat akan kata kunna ma'an Nabi, sami'tu Nabi, sahabat akan sebut macam tu. Tapi kalau mauquf, bermakna mauquf sahabat jadi hujah kat kita, tetapi dia nak bezakan juga. Ya Allah, amin. Punya amanah mereka ini.
Maka dia tak adalah hadis mauquf yang suruh baca. Tetapi yang hak mula tadi tu hadis Muslim, yang tu marfu'. Yang tu terus daripada Nabi. Allahu Akbar. Juga ada hadis daripada Uqbah bin Amir yang Sayyidina Umar. Dia tegur Sayyidina Umar dalam majlis kan. Sayyidina Umar main lambat kan. Dekat Nabi kata siapa yang ambil wudu lepas tu sembahyang 2 rakaat, siapa yang ambil wudu baca doa sembahyang 2 rakaat buka pintu syurga. Sayyidina Umar kata masya-Allah, pemurahnya Tuhan. Uqbah bin Amir kali-kali tengok Sayyidina Umar dalam hadis Muslim buat wudu. Sayyidina Umar kata Uqbah main lambat lagi. Main lambat lagi. Hamai takat tu pun hang rasa Tuhan pemurah. Sebelum hamai tu Nabi sebut lagi dahsyat. Hang dengar Nabi kata siapa ambil wudu baca doa lepas tu sembahyang. Hak mula Nabi sebut siapa ambil wudu dan baca doa je, sembahyang tak sebut. Hadis ni. Terus Nabi sebut, sahabat menceritakan balik. Maka itulah perbahasan-perbahasan dia. Baik, tengok apa kata Nawawi. Zikir ini dibaca setelah wudu. Nawawi berkata, sahabat-sahabat kami berkata juga disukai setelah mandi. Oh, lepas mandi wajib pun boleh baca yang ni. Pasal antara wudu dengan mandi ada persamaan. Dia panggil apa? Angkat hadas. Sama. Boleh. Tapi Nawawi kata bukan dia yang kata. Dia kata sahabat-sahabat kami. Kiaslah. Tapi Nabi tak sebut pun lepas mandi ada doa. Yang tu kita kena reti dulu. Betul Pak Mik? Kita dengar siapa cakap pun dengar lah. Tapi benda mula sekali Nabi kata macam mana? Nabi sebut benda ni dalam bab wudu, bukan dalam bab mandi. Tapi sahabat-sahabat kami kata kalau nak baca lepas daripada mandi pun okey juga, dia kata. Sampai di sini selesailah bab wudu. Dia kata takat ni je selesailah bab wudu. Jadi dalam bab wudu ni kita jumpa 3 doa. 1, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu riwayat Imam Muslim daripada Umar Al-Khattab, sahih. Yang kedua kita jumpa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat daripada Imam At-Tirmizi dengan kedudukan hadis itu muttarib. Setiap nama ulama bagi itu menunjukkan masalah hadis itu apa. Kalau panggil mungkar apa masalah dia? Kalau sebut muttarib apa masalah dia? Kalau sebut ma'lul apa masalah dia? Kalau sebut dhaif lagu tu saja apa masalah dia? Setiap nama tu merujuk kepada problem hadis itu. Hadis ni muttarib, tapi dia boleh masuk dalam fadailul a'mal sebab ada dasar dia itu daripada yang sahih. Dan yang ketiga, kita ada hadis daripada Al-Bazzar, daripada Al-Hakim, bukan hadis daripada Al-Hakim, daripada Ibnu Majah yang menyebut yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh dibaca. Hadis ni sahih tapi dia mauquf. Hadis sahih tapi dalam kumpulannya mauquf. Jadi ini kita boleh baca. Adapun lain daripada ni, orang ajak kita baca surah tu, baca surah ni, kita kata awak nak buat, awak buatlah. Saya tak buat. Orang ni Wahabi kot, ikut suka lah. Ikut suka. Kemudian kita belajar sikit. Dia kata kat sini apa dia? Dia kata, Nawawi kata sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat dia suka juga kalau hadis ni, kalau doa-doa ni semua dibaca selepas daripada kita mandi. Lepas daripada dia panggil aqibul ghas, lepas daripada kita mandi, boleh juga baca. Lepas itu orang dulu kata kat kita, Pak Mik, hampa belajar doa wudu. Doa lepas mandi janabah mana? Antara wudu dengan mandi, Pak Mik, wudu kecil mandi besar. Takkan kecil ada doa besar, tak ada. Okay. Sebenarnya dia memang begitu. Karenah ni kecil bukan besar. Kita kalau pergi jumpa orang besar-besar, Pak Mik, senang je Pak Mik. Ditanya main mana tanpa kita habaq, kami kira duk sokong
YB dahsyat kan? Tak tengok Pak Mit, ambil duit bagi lagu tu je, luluh projek. Yang susah bawah. Kita baca kitab kecil ni Pak Cik, payah. Tapi kalau kita buka kitab besar-besar, ya Allah, senang dengan dalil, dengan pandangan ulama. Kitab kecil-kecil ni dalil pun tak ada, apa pun tak ada. Duk pening waktu tu. Buka kitab besar, buka majmuk, sebut tu hadis-hadis. Baik, dia kata takat inilah kita belajar bab wudu. Baik, penulis tidak menyebut zikir-zikir dalam masalah ini kecuali hadis tasmiyah, baca bismillah pada awalnya. Sedangkan zikir ini pada akhirnya. Wudu dimulakan dengan bismillah. Itu pun kita ada bincang hadis bismillah tu macam mana hal dia kan. Wudu mula dengan bismillah, diakhiri dengan doa. Adapun bacaan ketika membasuh setiap anggota, maka penulis tidak menyebut kerana para ulama sepakat atas kelemahannya. Dia kata adapun setiap anggota tu ada baca-baca tu, San'ani kata dia tak mau sebut sebab ada itu semua hadis daripada yang tidak sahih. Tengok bab saja saya katakan, dia kata kerana para ulama sepakat akan kedaifannya. Pasal apa dia tak kata para ulama sepakat akan kebatilannya ataupun akan kepalsuannya? Itu hampa tolak macam lah hadis itu palsu. Satu benda kena faham apa dia. Bab tentang hadis palsu ni, dia duduk di mana? Dia duduk di bawah bab hadis dhaif. Bab kita bila nak belajar hadis palsu tu, kita kena buka tajuk apa? Tajuk hadis dhaif. Maka bila dia sebut para ulama sepakat akan kedaifannya, dia duduk pada bab. Kalau kita nak ajak orang beramal, kita kena pergi buka bab tu dan kita kena tengok, sebab hadis dhaif dia membahaskan sampai kepada palsu. Sampai kepada palsu. Maka hadis palsu tu duduk di bawah bab hadis yang dhaif. Maka cukuplah dia bagi tahu bab tu. Maka bagi orang yang tahu mustalahul hadis, dia tahu. Tapi bagi orang yang tak tahu pakcik, bertengkar pula tengok takat dhaif je takkan tak boleh pakai. Nanti sah. Ini bahasa orang hadis. Bahasa orang tersuh pun tak sama pakcik. Saya dulu pakcik pernah jumpa orang tersuh lah, cakap. Dia kata kat kami yang main semua ni, hampa ni macam lembu. Hampa ni semua macam lembu. Pak Mik kita time tu dengar macam lembu. Mik kira semua duk maki dalam perut lah. Main susah payah ziarah, dia kata lembu. Tapi tak sebut di mulut. Tapi dah habis keluar, anak murid dia kata, kalau Tok Guru kata macam lembu tu, dia puji. Sebab apa? Lembu ni daripada kulit sampai najis dia semua bermanfaat. Maka bila kata Allah ni buat hampa macam lembu, bermakna hampa ni cukup bermanfaat. Awak tak habaq manfaat tu kena bagi lembu. Kalau orang tersuh pun ada bahasa, orang hadis pun ada bahasa juga. Kan dalam gambar tu Pak Mik kan, orang minyak kan, dia tu kata tuan bercakap bahasa muda, tuan bercakap bahasa tua, hamba bercakap bahasa muda. Bahasa tua kesabaran di dada, bahasa muda jiwa bergelora. Dia cakap begitu. Ayo. Inilah bahasa dia Pak Mik. An-Nawawi berkata, doa-doa ketika sedang berwuduk tidak ada dasarnya. Allahu Akbar. Ini bukan Syaukani, ini bukan Ibnu Taimiyah, ini bukan Ibnu Qayyim. Ini adalah An-Nawawi. An-Nawawi kata, doa-doa ketika berwuduk, pakcik saja saya katakan, yang memuatkan doa-doa ketika wuduk ni dalam kitab mana? Ya, Ulumuddin. Nawawi sedang kata kat siapa ni? Tapi taklah sebut nama kan. Dia kata, Nawawi berkata, doa-doa ketika sedang berwuduk lah, basuh tangan ada doa, muka ada doa. Nawawi kata tidak ada dasarnya dan para ulama terdahulu tidak menyebutnya. Para ulama terdahulu tak sebut. Nawawi dia mati tahun 626 kan. Dia mati tahun 626 kan. Al-Ghazali mati 505.
Antara, maka dia selang 100 tahun lebih kurang lagu tu. Ghazali sebut dalam Ihya doa tu. Nawawi kata ulama terdahulu, yang dia maksudkan terdahulu tu siapa dia? Lebih dahulu daripada Al-Ghazali. Dia pun tak sebut benda ni. Dan Ibnu Salah menyatakan, Ibnu Salah ni ulama yang menulis mustalahul hadis, kan? Bahkan Ibnu Salah ni lah orang yang mula menulis hadis 40 sebelum Nawawi. Dia tulis, dia nak buat 40 hadis, Pak Mit. Tiba-tiba dia dan himpun dalam 25 hadis. Dia wafat. An-Nawawi yang sambung bagi cukup 40. Ibnu Salah yang memulakan. Maka jadi matan arba'in lin Nawawi. Lepas tu datang Ibnu Rajab Hambali. Ibnu Rajab Hambali dia tengok hadis yang 40 Nawawi ni, dia kata bagus. Dia tambah lagi 10 hadis. Jadi 50 hadis. Maka dia nama kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam. Tengok usaha para ulama. Dia ni ulama sini. Dia kata apa? Dia kata tidak ada hadis sahih dalam masalah tersebut. Tidak ada, dia kata. Dia kata lam yusihhu fihi hadis. Tidak ada satu pun hadis yang sahih dalam masalah tengah duk baca doa. Uduk start dengan bismillah, diakhiri dengan doa. Itu uduk. Tengah-tengah tu tidak ada doa yang sahih. Nawawi kata ulama silam tak pernah sebut. Demikianlah dan tidak diragukan lagi. Maka Sana'ani kata demikianlah dan tidak diragukan bagusnya penulis terhadap bab uduk dengan doa ini. Maka dia puji Ibnu Hajar. Dia kata bagus Ibnu Hajar tutup bab uduk dengan doa. Betul. Setengah orang tutup dengan bab-bab lain. Ibnu Hajar tutup bab uduk dengan doa. Betul. Kenapa? Memang penutup kepada uduk adalah doa. Betul cara Ibnu Hajar, dia kata. Maka dia menyebut pada penutup tulisannya, kemudian menyusul bab uduk ini dengan bab mengusap atas khuf kerana termasuk hukum beruduk. Maka selesailah daripada muka surat 1 sampai 132 berkenaan dengan wuduk, habis dah. Kita dah baca habis wuduk. Cuma kita belum masuk lagi bab batal wuduk. Sebelum nak sampai bab batal wuduk, dia mencelah tengah-tengah tu satu bab, iaitu bab al-mashu 'alal khuffain, iaitu bab kita mengusap atas kasut. Sebab dia masih dalam kumpulan wuduk lagi. Kita masih dalam kumpulan wuduk, kita tak payah buka kasut kita, hanya lalu ayak di atas kasut atau stocking. Macam mana kita nak tengok hadis-hadis dengan bab macam ni? Yang ni pun Pak Amir, lepas bab ni baru kita masuk bab yang membatalkan wuduk. Dia alhamdulillah sahabat-sahabat di Wellington, ini bab yang kita baca tentang wuduk. Selesai bab wuduk, insya-Allah pada minggu depan panjang umur, sihat badan, diizinkan oleh Allah, kita masuk bab mengusap khuf. Khuffain, khuf satu, khuffain ni sepasang, dua. Kita nak atas kapal terbang, nak ambil wuduk, kita jalan dua perjalanan yang jauh, kita dah ambil wuduk masih siap, batal. Kita nak ambil wuduk balik, maka agama peruntukkan kaki kita tu, kerana ada kasut, ada stocking, boleh tak buka, sapu ke atas saja. Sapu saja, bukan pergi basuh dengan stocking-stocking tu. Sapu je, ambil air. Macam mana kita sapu kepala? Atas ke bawah boleh, bawah ke atas boleh. Tapak kaki tak payah. Lalu je, tanpa membasahkan stocking. Tangan kita ni bagi ada air lagu tu, labu. Macam mana syarat dia, macam mana hukum dia, kita tengok di dalam hadis. Kita akan start dengan hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Bukhari dan Muslim yang membahas bab ni. InsyaAllah sahabat, kita jumpa pada minggu yang akan datang insya-Allah. Semoga diberkati oleh Allah, diberikan kepahaman oleh Allah Jalla wa Ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.